Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan menyingkap sambungan kepada konsep kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Tapi untuk hari ini kita akan melihat pada konsep kuasa 3 dan punca kuasa 3 ya. So, kita melihat anggaran kuasa 2 kuasa 3 terlebih dahulu. Contohnya dalam contoh 7 anggarkan 4.2 kuasa 3 dari segi nilai dia. So kita nak menganggarkan ni, kita bila soalan penganggaran, penghampiran, kita tak perlu nak guna kalkulator sebenarnya. Ya, kita cuma tengok kepada penghampiran dia saja. So 4.2 ni sebenarnya dia terletak antara 4 dan 5. Tapi dia lebih hampir kepada 4. Jadi 4.2 lebih hampir kepada 4. Jadi kalau kita nak kuasa 3, 4.2 kuasa 3 hampir kepada 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 sama dengan 64. Begitu juga dengan punca kuasa 3 bagi 180. So untuk punca kuasa 3 bagi 180, yang ni kita kena lihat kepada nombor kuasa 3 sempurna. So nombor kuasa 3 sempurna, kita tahu 180 ini terletak di antara 125, ya, 5 kuasa 3 125, 6 kuasa 3 216. Jadi dia terletak antara 125 dan 216. Tapi bila kita lihat perbandingan di sini, ternyata 180 lebih hampir kepada 216. Jadi kita ambil punca kuasa 3 bagi 180 dibundarkan ataupun dengan anggaran lebih dekat nilai dia dengan punca kuasa 3 bagi 216, di mana punca kuasa 3 bagi 216 ialah 6. Baik, seterusnya kita lihat kepada penyelesaian, bentuk penyelesaian masalah. Okey, contohnya seorang pemukim mahat sebuah blok kayu berbentuk kubus dengan panjang tepinya 6 cm dan mengeluarkan sebuah kubus kecil daripadanya. Ada kubus besar, ada kubus kecil yang dikeluarkan. Jika isi pada blok kayu yang tinggal ialah 189, cari panjang tepi kubus kecil yang dikeluarkan. So di sini kata kunci di sini cikgu gariskan. Pertama, kubus besar, panjang sisinya 6 cm. Kubus kecil tak tahu tapi dikeluarkan. Cuma dimaklumkan isi padu tinggal ialah 189. Jadi daripada maklumat itu, isi padu tinggal iaitu 189 sama dengan isi padu besar tolak isi padu kecil. Isi padu besar ni kita tahu panjangnya 6 cm. Jadi nak dapat isi padu, kita kena darab 6 darab 6 darab 6. Ya, untuk dapat isi padu kubus besar. Tolak dengan isi padu kubus kecil. Isi padu kubus kecil ni kita tak tahu. So, isi padu kubus kecil ni bersamaan dengan isi padu kubus besar tolak dengan yang tinggal tu tadi. Tolak 189, maka dapatlah 27. Bila kita dah tahu isi padu kubus kecil tu 27, bermaksud panjang tepi kubus kecil bersamaan dengan punca kuasa 3 bagi 27. Jadi jawapannya 3 cm. Baik, untuk yang seterusnya adalah cari nilai. Nak cari nilai biasanya digabungkan kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. So di sini senang sahaja. Contohnya 0.5 kuasa 2. Ya, 0.5 kuasa 2 tambah punca kuasa 3 bagi 1000. Jadi di sini 0.5 kuasa 2 sama dengan 0.25 tambah 10, dapatlah jawapan 10.25. Negatif 3 kuasa 3, jawapan negatif 27. Negatif punca kuasa 2 64. Punca kuasa 2 64 8. So dapatlah jawapan negatif 35. Untuk C ni pula, punca 25 tambah negatif 0.2 kuasa 2 bahagi punca kuasa 3 0.008. So di sini ada tambah, ada bahagi. So kita akan utamakan yang bahagi dahulu.
So di sini selepas dinilaikan dapat 0.04 bahagi 0.2. Jadi kita masih meneruskan operasi bahagi dulu. Dapatlah jawapan 0.2, maka 5 tambah 0.2 dapat 5.2. Untuk D ni pula, yang ini bentuk pecahan nombor bercampur. Nombor bercampur yang ini kita kembangkan ya. So di sini kita pecahkan dia kepada atas bawah. So dapatlah negatif 27/8, iaitu bentuk pecahan tak wajar. Yang ini kita nilaikan dapat 6. 6 tolak 8. 2 kuasa 3 ni 8. Dalam kurungan kuasa 2. So di sini bila kita nilaikan dapat negatif 3/2. Darab ni negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4 jawapannya. Jadi bila kita potong dapatlah jawapan negatif 6.